topik SNR, ini topik best. Okay, sebab semua traders kena faham apa itu SNR. Okay, S itu adalah support ataupun lantai, R itu adalah resistance ataupun bumbung. Okay, macam mana maksud support dan resistance tu? Okay, di dalam chart kita akan nampak yang harga akan ada naik dan turun, naik turun, naik turun, naik turun. Pergerakan harga itu dia akan membentuk satu kawasan di mana kawasan lantai dipanggil kawasan support, di mana bila price masuk ke harga situ dia tidak tembus ke bawah, dia tidak bocor, tetapi sebaliknya dia rebound, dia naik balik. Okey, itu kita panggil kawasan support. Tetapi kawasan resistance adalah sebaliknya. Kawasan resistance iaitu kawasan di atas. Okey, yang bermaksud bila mana harga sampai ke kawasan situ, harga tidak dapat tembus ke atas, sebaliknya harga jatuh balik ke bawah. Okey, apa maksud Kak Phoenix tu? Okey, cuba kita tengok. Kak Phoenix ada lukis satu kotak. Okey, bayangkan. Okey, bayangkan kita harga apa tu berada di kawasan sini. Okey, nampak tak color ni? Sekejap. Okey. Okey, katakanlah harga dia berada di sini. Katakanlah 1887. Okey, harga berada di sini. Kemudian dia naik sehingga area 2010. Contoh. Kemudian okey, dia junam, dia jatuh balik sehingga area 2000. Bila dia masuk harga 2000, dia tak dapat turun balik ke 1887 ni. Sebaliknya dia naik ke atas. Okey, dia naik sehinggalah ke area sini. Contoh area 2020. Okey, apabila dia berada di 2020, dia tak dapat pecah ke atas. Sebaliknya dia jatuh ke bawah. Okey, dan bila dia jatuh ke bawah, dia cari balik area yang sama, iaitu di area 2000. Ni Kak Phoenix kata je lah 2000, tapi kalau di dalam price dia ada range dia, mungkin dalam 5 ticks ataupun 5 pips. Okey, 2000. Sebaliknya bila dia sampai dekat sini, dia rebound balik, dia naik balik ke 2022 ke kata, kan? Lepas tu dia jatuh balik, katakanlah 1998. Kemudian dia naik balik 2022. Kemudian dia turun balik 1997. Tapi dia still berada di area yang sama. Okey, katakanlah dia naik balik 2020. Katakanlah kat sini dia tutup pada harga 2000 juga. Okey, inilah yang dipanggil resistance dan juga support. Di mana bila harga touch kawasan, contoh kalau kita ambil resistance, bila mana harga touch kawasan resistance, dia tak dapat pecah ke atas, sebaliknya dia rebound ke bawah. Okey, dia jatuh balik ke bawah. Dia sampai dia jatuh. Dia sampai dia jatuh. Dia sampai dia jatuh. Okey, inilah kawasan yang kita panggil key level kita, ataupun kawasan yang kita perlu tanda, sebab itu menandakan kawasan tu adalah kawasan yang sangat kuat, yang harga tidak dapat tembus. Okey, itu kalau harga tidak dapat pecah ke atas, itu bermaksud kawasan tu sangat kuat rintangan dia, itu kita panggil resistance. Okey, sebaliknya kalau harga berada di bawah dan dia sampai ke bawah tetapi dia tak dapat bocor kawasan ni, okey, kalau dalam dalam range 5 pips tu, 5-6 pips tu kira tidak ada masalah lah. Okey, katakanlah kat sini nampak harga dia, bila dia sampai ke sini dia naik, dia sampai ke sini dia naik, dia sampai ke sini dia naik, dia rebound balik. Okey, apa maksud dia? Ini kawasan yang kuat, tak dapat pecahkan lantai bawah, dia tak dapat bocor ke bawah macam ni. Contohkan macam ni, dia tak dapat ke bawah macam ni. Sebaliknya dia rebound naik ke atas. Sebaliknya bila sampai sini dia rebound. Sebaliknya sampai sini dia rebound. Itu dipanggil kawasan support. Kawasan di mana harga bila dia sampai, dia tidak dapat bocor. Sebaliknya dia melantun balik ke atas.
Okey, itulah kawasan support. Kawasan support dan kawasan resistant, kita perlu cari minimum ya, minimum 2 touch. Tapi ini juga berdasarkan time frame. Okey, time frame yang lagi besar, maksud dia support dan resistant tu lebih kuat lah. Okey, kalau kita ambil time frame, contoh time frame 4 hours. Okey, kalau time frame 4 hours, you tengok dekat atas resistant dia area 2020, support dia 2000. Itu bermakna kawasan itu kawasan support dan resistant yang kuat. Kalau you kalau you tengok 5 minit M5, mungkinlah contoh kalau M5 you tengok macam ni, dia pergerakan harga dia bermain di dalam kawasan ni. Ni dalam kawasan macam ni. Okey, itu harga M5. Okey, maksud dia di dalam M5 pun ada kawasan support dan resistant dia juga. Tetapi kawasan support dan resistant M5 dia berada di dalam kawasan H4 lah. Jadi contoh kalau M5, kawasan support dan resistant dia mungkin macam ni. Sebab tu kita tak boleh terlampau fokus kepada time frame yang lebih kecil. Sebab itu direction dan juga kita punya confirmation selalunya berdasarkan kepada higher time frame berbanding dengan lower time frame. Lower time frame adalah more kepada confirmation. Tapi apa-apa pun kita kena depends ataupun kita kena tengok higher time frame. Okay? Itulah dipanggil kawasan support dan resistant. Bermaksud bila mana kita bayangkan kita berada di bawah, okey, kita berada di lantai. Bila kita jump, kita melompat, kita lompat macam ni, dia bouncing. Maksud dia tak dapat pecah pun, lantai tak dapat pecah. Itu kawasan support yang sangat kuat. Okey? Itu kawasan sangat yang support yang kuat. Okey, katakanlah kita jump juga, okey, lepas tu kita nak cuba, okey, nak pecahkan contoh kita kita katakanlah kita tengah macam main kita baling bola, okey, kita baling tak tembus, baling ke bumbung tak tembus, baling ke bumbung tak tembus. Jadi itu adalah kawasan resistant, kawasan rintangan yang kuat. Jadi bila mana sampai je price kat situ, price tak dapat pecah ke atas lagi, price akan terus akan melantunkan balik ke bawah. Okey, dia akan bounce ke bawah balik. Itulah kawasan support dan resistance.